لغرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله. صبر. Mata apa? Wanzur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah. Wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Fafham qawlahu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadzal amr in kunta za fahmin. Dan perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menurut perintah Allah dan Rasulullah SAW, maka hijrahnya akan sampai diterima oleh Allah dan Rasulullah SAW, yang akan dikahwini. Dan siapa yang hijrahnya kerana kekayaan dunia yang akan didapat atau kerana perempuan yang akan dikahwini, maka hijrahnya terhenti pada apa yang dihijrah kepadanya. Perhatikan sabda Rasulullah SAW itu, dan perhatikan persoalan ini jika engkau mempunyai kecerdasan pahaman. Dan yang utama dalam hadis ini ialah sabda Nabi SAW, bahawa hijrah yang tidak berniat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan terhenti pada tujuan yang sangat rendah dan tidak berarti, dan tidak akan mencapai keridaan Allah Taala yang cukup tinggi. Bagi kita cari ialah ridha Allah Taala. Ridwanu minallahi akbar. Ridha Tuhan itu yang paling besar sekali, dan tidak akan mencapai keridaan Allah Taala. Seorang minta nasihat kepada Abu Yazid Bustami, maka berkata Abu Yazid, jika Allah Ta'ala menawarkan kepadamu akan kekayaan dari aras sampai ke bumi, pada aras atas sampai kepada dasar bumi, ke bawah 7 lapis bumi, bukan itu ya Allah, tapi hanya engkau yang aku tujukan, ya. Jadi Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, andaikan aku disuruh pilih antara masuk syurga Jannatul Firdaus dengan sembahyang 2 rakaat, nasaya aku pilih sembahyang 2 rakaat. Nasaya aku pilih sembahyang 2 rakaat. Sebab apa? Dari sudut mana tu? Tengok. Sebab dalam syurga saya dengan bahagianku. Dalam syurga tu kita dengan nafsu kita, sedap, lazat. Dalam sembahyang aku dengan Tuhanku. Itu lagi besar, ya. Mana besar syurga dengan Tuhan, ya. Syurga adalah makhluk, adalah Allah Ta'ala tu Tuhan punya,
Man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa dapat Allah Ta'ala, dia dapat segala-galanya. Siapa dapat, tak dapat Tuhan, dia tak dapat segala-galanya. Dapat apa? Dapat reda Tuhan. Dalam Quran Tuhan naskan yang paling besar sekali era reda dia. Wa ridwanum minallahi akbar, itu isim tafdhil. Mana reda di Tuhan tu yang paling besar sekali. Itu dia. Ya. Badaran syurga pun nikmat apa pun sedap. Nisbah makanan hebat-hebat, nisbah pemandangan, pendengaran, ya, nisbah kasih sayang, bidadari hebat-hebat. Tapi habis semua tu bila dia ru'yah dengan Tuhan, habis semua. Buka dengan Tuhan, habis semua. Ya. Tuhan test dalam hadis kan dia cerita, Tuhan bagi nikmat syurga hebat. Ya, dia dah dapat nikmat, Tuhan tunjuk yang lain lagi hebat. Ya, maka Tuhan tunjuk lagi, dia nak, Tuhan syarat janji lepas ni, makna tak boleh minta lagi kalau bahasa kita lah kan. Tuhan tunjuk lagi, lenak lagi kan. Janji lagi, tak nak, lepas ni tak nak, tunjuk lagi, nak lagi. Last sekali Tuhan buka dia dengan Tuhan, habis. Dia Tuhan tajalli je, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan, dia melihat bila kaifin walan hisara, dengan tidak ada satu pun kaifiat yang sama dengan makhluk. Dia jaga dasar besar tu, laisa kamisli syai', tu dasar besar tu. Bila dia lihat itu, dia Tuhan tanya, nak lagi? Dia kata apa? Tak nak. Nikmat paling besar kita dengan dia. Ya. Batu ikhlas ada 3 peringkat. Peringkat bawah sekali beribadat nakkan syurga. Ikhlas tapi bawah. Atas sikit beribadat, dia tak pandang syurga, tapi diminta jauh daripada azab neraka. Ya. Yang paling tinggi dua-dua dia tak pandang, dia nak Tuhan dia kan. Dapat Tuhan, dapat segala-gala. Satu kereta pergi rombongan menghadap tuanku kan, ya, seorang masuk tuanku sampai bilik dia, yang lain sangkut kat luar, berbual dengan jaga. Dia pun jadah dapat dengan jaga. Ya, walaupun dijaga sultan, tapi tak ada benda. Dia nak sultan ni, dapat sultan tak ada apa, masuk bilik dia macam projek dapat. Maknanya bila dapat orang atas, semua dapat. Ya. Maka jangan kait tambat kalbi kita dengan makhluk, rugi. Ya, anlik galbak billah, tambat kalbi kamu dengan Tuhan, jangan dengan makhluk. Ya. Sebenarnya ikhlas dia 3 peringkat. Peringkat budak-budak yang bawah. Anak kita suruh pergi kedai, umur berapa tahun? 7 tahun. Bagi dia RM5, wah suka dia. Dia suruh pergi lagi, bagi RM10, wah lagi dia suka. Lepas dia tanya, hari ni tak nak pergi kedai. Kan? Tapi kalau tanya anak kita 17 tahun, nanti dia malu nak ambil upah. Ya, nak minta upah tak nak, dia kata kan. Tapi kena bersuruh. Suruh baru dia buat, tak suruh dia buat diam. Kau tak nampak sampah depan kau tu, baru dia buat. Tapi kalau dah matang, umur dah 30 tahun semua, itu tak payah. Dia akan cari apa kerja yang boleh menarik keredaan ibu bapa dia. Sebab dia nak apa? Dia nak hati ibu bapa tu, kasih sayang dia. Tu benda cerdik. Begitulah mana arif billah. Dia tak nak yang lain, dia nak apa? Mardatillah, reda Tuhan. Dia dapat reda Tuhan, tak payah minta yang lain, semua dia dapat. Bab yang lebih besar daripada segala-galanya ialah mardatillah, keredaan Tuhan. Maka reda Tuhan tu diselit di mana? Bita'ah. 3 perkara dalam 3. Ya, diselitkan reda dalam taat, diselitkan murka dalam maksiat. Dalam maksiat ada kemurkaan Tuhan. Ya, dalam taat ada keredaan Tuhan. Ya. Dan di dalam batin hati para aulia itu ada wilayah. Mana makamul wilayah, makam wali itu disembunyikan dalam qalbil aulia, dalam qalbi aulia. Sebab payah nak kenal kan. Tuan guru saya kata, kadang kau makan dengan wali belaga lutut pun kau tak kenal wali. Sebab wali dia tak pakai uniform kan. Ya, dia tak macam sojar, polis ke apa. Ini pun kita kenal, dia tak ada. Bahkan para aulia lagi di wali nak tutup. Kalau boleh tak nak tunjuk orang kenal. Sebab apa? Buat menyemak dia kenal. Satu orang wali, bila sultan dah kenal, dah riuh nama dia wali besar kan, sultan buat program ziarah dia. Bila tahu tuanku nak datang, dia suruh anak murid dia beli makan banyak-banyak kan. Depan sultan dia makan macam orang lapar. Puak sultan kata, ni wali apa? Macam pelahap makan wali kata kan. Ni wali apa? Bila dia sultan balik, apa dia kata? Alhamdulillahi sarafaka anni. Segala puji bagi Allah telah memalingkan engkau dari aku. Menyemak. Ya, kan dia heran pun. Orang dah berlazat dengan Tuhan, dia tak ada heran ke makhluk kan. Sebab tu ta'rif dia, hatta yastawiya indahu az-zahab wal fiddah.
hatta yastawi indahu al-mana' wal ata, hatta yastawi indahu al-ghina wal faqr. Kalau sampai jejak makan makrifat sebenar, tak ada abudan. Miskin kaya serupa je gini, sakit sihat serupa je, batu dengan emas serupa je. Sebab apa? Semua benda ni tidak ada lekat dalam kalbi dia. Ma fi qalbi ghairullah, dalam kalbi kita ada melainkan Tuhan ni. Ya, bukan Tuhan duduk dalam hati, maknanya kalbi dia membesar, mengagung, syuhud, musyahadah akan Allah. Itu nikmat paling besar. Lain tak benar, dia tak pernah masuk benda tu. Ya, itu para aulia punya kalbi yang sangat hebat. Ya. Kalbi kita ni tempat Baitullah, tempat marifat Tuhan, kita bubur sampah dah macam-macam dalam ni kan. Ya, sampah dunia, sampah pangkat, jawatan, nama, jemaatan dalam mana dapat marifat, cuci balik bersih. Ya, bersihkan tapak dia, insya-Allah. Bekas kita bersihkan. Farriq qalbak minal aghyar, kosongkan batin hati kamu lain daripada Tuhan, penuh dengan dia. Bau yamla'hu bil ma'arif wal asrar, bau dipenuhkan dengan marifat dan sir daripada Allah. Ya, ini jalan marifat yang sebenar dengan Tuhan. Maka sini dibawa datang hadis sahih daripada Nabi SAW. Dipanggil hadis yang masyhur, hadis hijratul Rasul. Rasul berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi dalam hijrah tu ada satu orang, dia ni berhijrah kerana sangkut hati sebelum ni dengan seorang perempuan, nama dia Ummul Qais, orang Madinah. Kita kalau naik bas pun dari Mekah ke Madinah pun lebih kurang 7 jam. Ya, tu ada kenderaan. Kalau dulu pakai unta kuda, tahu berapa hari yang baik tahu kan. Baik, jarak jauh. Jadi nak pergi tu sukar. Bila ada program yang ditentukan Allah Ta'ala, program hijrah ni, dia masuk sekali dengan Nabi. Ya, zahirnya hijrah Nabi, tapi tujuan dia nak bernikah. Maka tu hijrah dia ditolak dan dia dilabelkan oleh Nabi. Nabi panggil dia Muhajir Ummul Qais. Orang nak hijrah kena nak menikah dengan Cik Mek Ummul Qais. Mana hijrah ditolak, padahal nikah tu sunnah. Nikah sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Ya, nikah tu sunnah aku, siapa tak ikut sunnah aku, dia tak jadi umatku yang sempurna. Tu dan tajuk lain, yang ni tajuk lain. Tajuk hijrah jangan campur. Itu maksudnya. Ya. Jadi zaman sahabat pun boleh terpusing, Rasul ada lagi boleh zaman kita Rasul dah tak ada, sahabat dah tak ada, tabi'in dah tak ada, yang tinggal ni ujung-ujung kotai-kotai. Janganlah kita nak temerang lebay dia. Oh, dia hebat tak ada. Kalau tak jaga terbalik kan. Ya, kalau tak jaga kalbi kita ni, bila masih boleh terbalik. Ya. Pada akhir zaman lah, ujian cukup banyak. Ujian yang menarik hati kita, memusingkan kiblat roh kita daripada menghadap Allah kepada makhluk. Ini kena jaga tu. Allah karim. Dan tidak akan mencapai keridaan Allah Ta'ala seorang minta nasihat kepada Abu Yazid Al-Bustami. Si Abu Yazid Al-Bustami ni kutub wali besar. Maka berkata si Abu Yazid, jika Allah Ta'ala menawarkan kepada kamu tadi apa, kekayaan daripada arash sampai ke bawah bumi, jangan kena. Bukan itu yang aku kena. Ya. Sama juga si seorang wali, dia berjalan padang pasir, tiba-tiba haus dahaga. Dia jumpa telaga, dia tengok telaga, air telaga tu naik kan. Air telaga tu naik, nak masuk mulut dia. Dia pun elak. Dia elak, dia menangis, ya Allah, bukan ini yang aku kendaki. Aku nak engkau, bukan ni. Kalau kena kita macam, wah, masuk Zakabah, nak jeling je dia naik air syekh. Ya, nak tengok air naik syekh je. Yang ada sampai marifat macam tu. Wah. Habis babas sementar. Ya, benda ni tak nak kan, wali-wali jangan dia takut. Sebab boleh memalingkan hati daripada Allah Ta'ala. Si Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, andaikan aku disuruh pilih antara masuk syurga Jannatul Firdaus dan sembahyang 2 rakaat, nasihat aku pilih sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat urusan kita dengan Allah. Ada Jannatul Firdaus tu urusan kita dengan kita sendiri untuk menjamu selera kita kan. Al-Shibri yang berkata, berhati-hati dari ujian Allah, meskipun dalam perintah, meskipun dalam ibadat tu. Ya, kerana apa? Kulu washrabu. Tuhan suruh kan, kulu, makan oleh kamu, washrabu, minum oleh kamu. Tapi ada wala tusrifun, jangan melampaui batas. Sebab dalam pemberian nikmat ada ujian untuk diketahui. Siapa yang silau, ya, dia silau dan lupa kepadanya pada Ta'ala telah memberi nikmat, dan siapa yang tetap padanya sebelum sesudah memberi nikmat. Ya, la yatimmun naim illa bi ru'yatil mun'im. Tu nikmat sunnah.
tidak sempurna nikmat melainkan dia dapat mengenal Tuan pemberi nikmat. Itu besar kan? Kita nak Tuan dia. Ni orang bagi hadiah tak bagi mana naik Tuan, kita pedal makan. Tuan tak ajak naik rumah, maut dia. Nak orang tak bagi dah kan? Kenal Tuan, dapat segala-gala. Sebab dalam pemberian nikmat itu ada ujian untuk diketahui adakah kita sangkut dengan nikmat ataupun tidak. Sebab dalam pemberian kita kena pandang mun'im, pemberi nikmat tu kena kenal, ya. Sebab dia kata mata ataka ashhadaka birrah. Bila Tuhan beri kita nikmat yang berbagai-bagai, apa hikmat dia? Ashhadaka birrah. Dia nak suruh kita pandang nama dia Al-Bir, dia pemberi ihsan, pemberi nikmat dan seterusnya. Jadi kalau kita ambil nikmat Tuhan, gagal memandang dia, jawab dia menepati barang curi. Kita ambil orang Tuhan tak tahu macam mana. Tak kenal Tuhan bagi ambil, itu menepati macam barang curi macam. Maka ambil dengan mengenal Tuhan dia. Allah. Dan kalau syair dia kata salla wa salam wa sama li amrin kana yatlubuh hatta iza maqtadal amru la salla wa la sama. Sembahyang dan puasa kerana suatu yang ia harap, sehingga setelah tercapai hajatnya tiada sembahyang dan tiada puasa. Dia ada ajarkan kata wah rajin sembahyang, saat depan dia rupanya ada projek besar. Dia suruh tunggu doa-doa, dah dapat itu hilang tu mana gaib. Jadi apa ni, ibadat kena projek, dan ibadat kena nakkan hawa nafsu dia. Dapat benda tu ambil, kita bukan nak nikmat, kita nak Tuhan nikmat. Pemberi nikmat tu lagi besar, dapat dia segala-gala dapat. Nikmat tu kita syukuri sebab daripada dia. Pada nikmat tu hikmat dia supaya kita kenal dia. Dia tarik pun supaya kita kenal dia. Sila kenali Tuhan dalam dua perkara. Dan dia menzahirkan akan ialah ihsan dia, kebajikan dia, ataupun ditarik. Sebab dia tak jadikan jamal wal jalan, jamal dan jalan. Jamal makna keindahan kasih sayang dia, dan jalal kekerasan dia. Dalam bala, dalam azab, dalam penderitaan, ujian, itu dia tak jadikan apa? Jalal. Sila pandang jalalullah, kekerasan Allah. Dan dalam nikmat, dia beri kita nikmat macam-macam hingga tak terhingga, itu dipanggil jamal. Dia melahirkan kelebihan, kelembutan dia, kasih sayang dia. Jadi dalam tiap-tiap benda datang kat kita, kita kenal. Sila kenal Tuhan dalam dua. Fi kulli zalika muta'arrifun ilaih. Dan dua keadaan dia menta'aruf, memperkenalkan diri dia kepada kita. Itu yang besar. Habis. Allah. Kemudian la tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Ni kaedah besar ni untuk menjaga rohani kita. Yang boleh makrifat akan Allah Taala, jangan dia terkantoi, jangan dia tergendala. La tashab, mana jangan engkau berkawan, seorang yang tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah. Kita berkawan dengan seorang rohani kita tak ada bangkit lagi Tuhan, makin leka makin lalai. Jangan bersahabat orang macam tu. Satu. Dan amal kelakuannya tidak memimpin engkau ke jalan Allah. Di mana dia punya keadaan tak membantu, dan makal dia, perkataan dia pun tidak membawa kita makrifat akan Tuhan. Orang ni jangan buat kawan, jangan buat sahabat. Buat kawan tak apa, kawan je. Tahu kawan, kenalan je. Jumpa tanya apa khabar, nak jamu teh makan bagilah, tak ada hal tu. Tapi nak rapat betul, tu kena tengok orang. Nak rapat sahabat ni mana A dengan B satu tu. Engkau aku, aku engkau. Itu bersahabat betul. Mana dia apa orang panggil? Ngam. Dia panggil dia ngam. Bersahabat dia tak ngam, tak boleh sahabat tuan. Dia tak ngam, mana boleh sahabat? Tak ngam dia. Dia ngam. Bila apa? Ahli dunia, dia ngam ahli dunia. Ahli akhirat, dia ngam ahli akhirat. Lagi tinggi ahlillah, itu dia ngam dengan dia. Sebab dalam Quran kata apa? Kullu hizbin bima ladaihim parihun. Kan? Tiap-tiap kumpulan diseronok dengan kumpulan dia. Satu pahaman dengan dia. Jadi orang yang gelap langsung tak nampak jalan akhirat, macam orang-orang kafir tak kenal Tuhan, dia selain dengan dia jalan ni. Dia kerja makan tidur satu je.
Ada orang yang ada mutiara hidayat, dia membentuk jalan untuk selamat di akhirat, maka dia cari jalan dia. Dan lagi tinggi terus ahlillah, orang yang terus berdamping dengan Tuhan terus, lagi tinggi. Jadi sekarang nak kawan, nak jadi sahabat, cari orang yang boleh membawa akhlak dia, kelakuan dia, perkataan dia boleh menambahkan makrifat kita dengan Tuhan. Makin dekat, ya. Baik, hidup sekali lagi tuan-tuan, ya. Dan sabda Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seorang akan mengikuti pendirian, mana kelakuan teman dia. Kerana itu tiap-tiap orang harus memilih siapakah yang harus didekati sebagai kawan. Mana dalam bersahabat kena pilih betul-betul tu. Ya. Kalau pilih betul-betul, masya-Allah, anjing boleh masuk syurga kan. Ashabul kahfi. Dia temankan orang tu, dengan dia sudah masuk syurga. Tapi kita kena pilih, habis kan. Pum, terbalik. Bal'am Ba'urah dah jadi wali, boleh terjun ke bawah balik. Pum, mati kufur. Dengan sebab apa? Orang dekat rumah dia. Orang rumah dia cocok-cocok dia kan. Jadi bila berlaku satu peperangan Nabi Musa AS seberang Laut Merah kan, dah lepas, kemudian diarah Allah supaya memerangi gulungan Amalikah. Dekat-dekat nama Tok Guru baca Amalikah, aku dengar mereka dekat nama dia Amalikah. Amalikah ai Jababirah, gulungan yang padang sasa kan. Arahan jihad berlaku. Ketika itu mereka ni cari orang doa supaya Nabi Musa dikalahkan. Jadi pergi jumpa Bal'am. Kalau peringkat awal jumpa tu, kalau kita kau gila pun nak doakan Nabi kalah, macam tu lah maksud dia. Tapi orang tak putus asa, tak boleh main dengan dia, dia main dengan orang rumah. Dia bawa emas, buat apa semua, orang rumah pun pening kepala tuan. Ya, akhirnya dipujuk-pujuk, abang doa sekali je kan. Habis kan. Tempat ibadat di atas bukit tu dia naik aja, nak munajat, kuda yang naik pun tak nak naik kan. Mengambur, dia terkejun, pum, jalan kaki. Tiba atas dia angkat dia tangan, tuan sentap lidah dia kan. Terjeli lidah dia. Kamasaluhu kamasadil qalb. Umpama dia macam anjing yang menjilat. Itu jadi habis hina tu kan. Padahal dia wali tu, boleh terbang, anak murid boleh terbang. Bagi tuan sentap jatuh habis, pum, mati kufur kan. Mana Allah Taala nama dia Ar-Rafi', dia boleh angkat, dan nama juga Al-Muzil dia boleh jatuh kan. Ya, bila dia angkat tu tanda dia izharkan isim dia Ar-Rafi'. Kita tengok orang terangkat makam tinggi para awliya tu, sebenarnya tuan tajalikan nama dia. Apa nama dia? Ar-Rafi', dia mengangkat. Dan kalau tengok orang hina dengan maksiat munkar, sebenarnya tuan tajalikan nama dia Al-Muzil, pum, jadi hina, tenggelam dalam tu. Walhasil semua minallah, dari dia belaka ya. Kemudian Sufyan As-Sawri berkata, siapa yang bergaul dengan orang yang harus mengikut mereka akan terbawa, dan siapa yang mengikut mereka harus bermuka-muka pada mereka, dan siapa yang bermuka pada mereka maka binasa seperti binasa mereka. Akhirnya dia rosak ya. Maksudnya persahabatan mempengaruhi. Sebab tu dia kena bersahabat ya dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Sebab tu dalam Naqsyabandiyah, sahabat roh paling penting. Apa dia? Rabitah. Ya, sentiasa kita pandang rabitah guru dengan kita dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Bukan sembah, Wahabi pekak dia kata sembah lah. Ni Wahabi ni jahat kan, dia bantai mata kokam ni. Kalam sufi dia tak faham. Kemudian dia tafsir dengan tafsir yang salah. Yang salah tu dia letak kat sufi. Oh gila betul gila. Ya. Quran kata fasalu ahla zik. Tanya orang yang pakar dalam bidang tu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak faham. Kau nak tanya fiqh, tanya fuqaha. Nak tanya hadis, tanya muhaddisin. Nak tanya tafsir, tanya mufassirin, tu bidang dia. Nak tanya sufi, tanya muhaqqiqin. Ni dia tak faham, dia tanya kepala otak sendiri. Lepas tu dah silap. Bila silap, yang silap dia letak kepada orang. Padahal orang masuk yang penting masuk ya. Kemudian si Sahal bin Abdullah Tusari, ini setengah daripada Wali Abdal ni. Wali Abdal. Mana Abdal? Badan ganti. Mati seorang ganti seorang. Mati seorang wanita. Al-Abdal fi ummati salasun wa fi riwayatin khamsun wa bihim tuntarun wa bihim taqumul ard. Wali Abdal umat kau ada 30, setengah riwayat 50. Dengan berkat doa ni Tuhan turunkan apa? Rahmat, hujan dan sebagainya ya. Hakikat dari Allah, tapi Tuhan sebabkan dengan dia. Sebab takriman lahum. Tuhan muliakan mereka sebab mereka ni orang yang sangat taat kepada Allah Ta'ala ya.
Sebab tak jejak makan wali abdal, paling kurang 4 perkara sifat dia. 4 dia kena kurang makan, kurang bercakap, kurang tidur, kurang bergaul. Ya, kurang makan. Kalau kita kaki sebat tak jumpa wali abdal, dia jadi wali bedal. Dia pantang jumpa sebenarnya sapu bedal, tu wali bedal. Ya, orang qillatu ta'am, sedikit. Pastikan tiada hari makanan kita makin sedikit. Sebab qillatu ta'am hiyal ibadah, mesedikitkan makan adalah ibadah. Iza aqallu rajul atuma muli'a jawfuhu nuran, tu hadis Nabi. Bila seorang mesedikitkan makan, Tuhan penuhkan batin hati dia nur. Ya, mafhum muhadafah sebalik, kalau tak sikit banyak maka bukan nur, zulmah, gelap. Apa tak gelap, dah kenyang tidur tu. Ya, kurangkan makan, kurangkan bercakap. Ya, nak jalan-jalan para aulia, dia bercakap jangan banyak, zikir kena banyak. Ya, dia bawa apa tu, ngumpat orang, kata orang, fitnah orang, habis jawab. Ya, iza kasrul kalam kasrul khata', iza kasrul khata' kasrul dzunub, iza kasrul pandaru aulabi. Bila banyak bercakap banyak silap, bila banyak silap banyak dosa, bila banyak dosa neraka tunggu dia. Ya, sebab dalam nak singkatkan makan, Rasulullah motivasi kita dengan akhirat. Ya, man kana yu'minuna billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan di akhirat, dia beriman dengan Allah, yakin ya adanya Tuhan yang maha hebat, maha besar, yang menyediakan kita tempat di sana besok. Ada akhirat, ada 2 tempat, sama tempat yang elok atau sebaliknya. Tempat paling hebat nikmat syurga, paling hebat azab neraka. Maka kalau dia percaya, yakin dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khaira, nak dia bercakap yang baik saja, aw liyasmut, atau dia diam. Habis. Ya, dia ada juga satu pahala yang Tuhan beri kepada Ta'ala. Dia orang ni tak ada buat kerja, senyap dapat pahala. Atas dunia ada ke jaga ni. Jaga kan dia duduk dapat gaji. Kan? Yang ni tak ada buat kerja apa, dia diam ni. Dia tak bercakap tak apa, tapi dia niat, aku diam tak bercakap ni kerana aku ikut arahan Rasulullah SAW, supaya nak kawal jangan bercakap benda tak baik. Ada buat pahala. Dia bukan diam saja sebab malas nak cakap kan. Diam niat kena ikut arahan Rasulullah baru dia dapat. Sebab nak mengawal jangan bercakap tak baik. Kurang makan, kurang bercakap. Kemudian kurang tidur. Wa'izuhu qiyamu bil lail. Izzah yang ada pada orang beriman, kemuliaan Rasulullah SAW kata, orang beriman jadi mulia bila qiyamuhu bil lail, bila dibangun waktu malam. Dan setengah daripada kelebihan waktu malam ni, siapa menjaga, dia akan lepas daripada azab kubur. Soalan ni, azab kubur masya-Allah dahsyat. Kalau azab kubur kena azab, depan lagi dahsyat. Alam barzah menjadi alamat kehidupan di depan. Kalau alam barzah dilepas, mana depan selamat insya-Allah. Kalau kat sini sangkut, ya biaran. Ya. Itu maknanya apa? Wa izzuhu, kemuliaan. Ada orang mukmin bangun malam. Lawan mulia apa? Hina. Lawan mulia hina. Jadi kalau tak bangun malam, hina. Lepas tu dalam hadis, anda saya dengar satu kaset ceramah daripada almarhum tuan guru ni Abdul Aziz kan. Ya, tu cerita apa, qiyamul lail. Satu hadis, bila kita terjaga malam ke 4 ke 4.30 ke kan, terjaga pukul 5, terjaga tu kita tak bangun, kita tahu tidur balik, pabala syaitanu fi uznai, syaitan kencingkan kat telinga dia kan. Ni tuan-tuan terkelip bangun, kencing bongkau, bangun cepat. Kurang-kurang pun 2 rakaat sembahyang ya, latih. Kurang-kurang 2 rakaat. Kalau tidak pun 2 rakaat. Lepas tu nak tidur balik, tidur lagi sekejap kan. Qiyam kena ada orang dalam man talabal ula sahiral layali. Siapa menuntut ketinggian di sisi Ta'ala, maka sahiral layali, dia kena berjaga malam ya. Sebab malam tu futuhat banyak dibukaan. 1/3 akhir pintu langit dibuka, tu hadis sahih. Siapa berdoa di mustajab, dia minta ampun, dia ampun besar tu. Tiba-tiba Tuhan buka pintu besar, kita tidur kengok-kengok, uduh nau apa. Ya, tak cantik nau apa. Kemudian kurang makan, kurang cakap, kurang tidur, kurang bergaul. Ya, bergaul sekali yang perlu je. Kita bergaul tempat-tempat yang mendatangkan manfaat saja. Ada bersembah yoya pun tu salah. Itu merosakkan hubungan kita dengan Ta'ala, buang masa. Ya. Sebab Islam dia nak cantik. Kita punya pekerjaan tu cantik, bernilai, tidak ada kosong. Kemudian Sufyan As-Sauri radhiyallahu an, siapa yang bergaul dengan orang yang banyak harus mengikut mereka. Diikut orang ramai kan kita bawa. Dan siapa yang mengikut mereka harus bermuka-muka. Terpaksalah ikut-ikut akhir besar. Dan Sahal
Dan Allah Tusari, berhati-hati jangan berkawan dengan 3 jenis manusia ni. Pejabat pemerintah yang kejam. Kalau pemimpin yang tak ikut Islam tu zalim. Jadi yang bekerja dengan dia ataupun yang selain dengan dia, kepala dia, semua tu jangan berkawan, merosakkan kalbi kamu gitu. Dan ahli qura yang bermuka-muka. Ahli qura mana qari-qari kan, yang bermuka. Dia qari tu betul, dia baca kena Allah dan sebagainya, eloklah. Kalau tidak dia tak dikari, dia dikari pap ni. Ya, kari pap, jadi kari pap pun boleh makan tuan-tuan ni. Ni qura, bacaan elok, termasuk qari juga ulama lah. Yang tidak bermuka-muka, yang semata-mata dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam hadis Nabi katakan rubbal kariyil Quran wal Quranu yal'anu, banyak pembaca Quran, Quran laknat dia balik. Jaga ya. Rubah situ bukan rubah ditaksir, rubah ditaksir. Dia ada 2 makna rubah. Satu banyak, satu sikit. Sini rubah ditaksir. Mana banyak pembaca Quran, Quran laknat dia balik. Yang pertama baca tak betul, dia tak ngaji tajwid, dia pakai gembat panjang pendek tersebat dia kan. Orang nak baca Yasin, nak baca Yasin, pergilah belajar kan. Ini berdengung tak berdengung, dia pakai tala je habis ya. Baca Quran yang pertama, tanggungjawab zahir kita qiraah dengan sahih. Baca dengan betul. Jawidul Quran tajwidah. Quran kata apa? Rattilil Qur'ana tartilah. Tartilkan Quran tu. Yang tanya Sayyidina Ali apa mana tartil? Ai jawidul Quran tajwidah. Baca Quran bertajwid. Kalau tak wajib tajwid, jangan baca Quran, haram hukum ni kan. Yang mana tak kena yang. Ya, sebab bila tajwid dia kena riayatul awqaf, riayatul awsaf, riayatul makharij. Dia kena jaga wakaf, wakaf tam, wakaf wajib, wakaf jawab, semua kena tahu. Dia pakai balon ni. Kemudian makhraj kena jaga. Mana tempat keluar huruf supaya jangan dia baca pakai bantai je. Kemudian sifat kena jaga, awsaf, sifat arid, sifat zati, macam-macam semua Quran tu kena ngaji tajwid. Ya, baru dia cantik maknanya. Baik, sekarang dia baca dengan betul. Kemudian faham. Dia kena ngaji tafsir. Ya, Quran tu bukan turun tu baca je. Dia suruh amal. Bila amal nak tahu tafsir, dan tafsir jaga. Kena tengok tafsir yang ditafsir oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, tafsir Wahabi pun ada, tafsir Syiah pun ada, macam-macam kan tu, tambah tafsir Arab ni pun Syiah. Habis kita babas ni kan. Kena tengok betul ahli sunnah wal jamaah tu. Ngaji tafsir betul-betul. Kemudian barulah at-tanfis, pelaksanaan. Yang dalam Quran semua ada. Syariat, hakikat semua dalam tu. Jadi kita beramal sungguh-sungguh Quran, insya-Allah dia ada syafaat tu. Dalam alam barzah lagi Allah dah bagi autoriti. Quran akan depend gitu. Bila datang azab, Quran jaga dia. Jangan maknanya azab dia menjaga aku. Ya, itu kelebihan Quran. Tapi baca dengan betul lah. Baca betul dan ikhlas kena Allah besar tu. Satu huruf 10 pahala dan 10 darjat yang kan dan syariat Quran. Ya. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal dia bermimpi Allah Taala 99 kali. Ya, dalam mimpi. Dalam jaga tu boleh tengok. Kalau tengok jaga, Tuhan dapat tempat serupa makhluk syirik. Ya, tengok dalam mimpi, tengok dengan roh. Mana dia tidak ada serupa dengan makhluk. Ya, 99 kali, masya-Allah. Dia kata kalau aku dapat sekali lagi, aku nak minta nak tanya satu soalan ni. Ya. Akhirnya kali 100 dibukakan Allah Taala. Dia Tuhan, ya Rabb, apakah jalan yang paling dekat menghampirkan kepada engkau? Dia kata apa? Al-Quranul Karim. Ya. Banyak baca Quran, ya, dan ikut apa kehendak Quran. Itulah jalan paling dekat untuk sampai kepada Ta'ala. Ya, tapi baca dengan betul lah. Ya. Ada satu cerita wali tadi. Gumari dalam kampung. Kebetulan dia punya bilik tu kan, tempat jalan kampung. Mana orang lalu dekat tepi rumah dia. Mana kalau batuk pun dengar. Dia pun baca Quran. Dia tengah baca Quran, ada orang lalu. Dia pun perasan orang lalu. Dia pun tukar gear. Tarik lagu sikit tu. Kan tu lah. Habis lepas dia baca aja, dia pun nak tidur. Tengah terlelap tu Allah Taala hantarkan apa? Satu pengkhabaran. Dia nampak bacaan Quran tadi, pahala awak pun tiba satu tempat kosong. Habis dia tanya kenapa tempat ni kosong? Kosong masa orang lalu tadi kosong. Masa orang lalu tadi kosong. Sebab masa orang lalu kau tukar gear kan. Nak tunggu, oh suara aku sedap lah. Habis ya, mana ikhlas dia sudah teruji. Ya, tu kena jaga tuan ni. Ibadat disuruh, tapi satu rahsia paling besar, qalbi kita kena jaga. Jangan pusing buat lain, betul-betul dengan dia je. Kita dapat rahsia kemanisan bila bersih dengan dia je. Ya.
Dan ketiganya orang tasawuf yang bodoh tentang ilmu tasawuf. Banyak ni tasawuf dia panggil. Ilmu tasawuf, ilmu menci qalbi, perjalanan dia kita benda bertahu. Dan tak dinamakan ahli sufi atau tasawuf, kata Imam Ghazali, melainkan dia makna dia kemas ilmu usuluddin dia. Dia kemas ilmu fiqh dia, dan dia kemas mendalami dalam ilmu sir. Baru dia nama ahli sufi itu. Ni kadang banyak hakikat itu, fiqh bertergabung, usuluddin tu kan terbalik. Dalam melihat sufi kata melihat Tuhan, dia kata melihat dia ni kacau je. Melihat bil basirah bukan bil basar. Ya, sebab ada jahil, itu bahaya ni. Jadi rosak. Ada setengah pula bawa ilmu tarekat penting kan, tapi dia kata tarik je, tak payah belajar. Itu semua syaitan kan. Ni yang rosakkan ilmu tarekat. Dia buat yang betul entah apa dia bawa ni, dah dia kata dah sampai. Gua sampai tempat lain. Allah tak payah semayang macam-macam hal. Ilmu tarekat ni ilmu yang sangat hebat. Tapi kena ambil betul-betul daripada yang mursyid sampai kepada Rasulullah SAW. Dia di setengah tu tak ada. Dia ambil ke mana? Tok ayah tu mensanad ke mana? Dia tak tahu. Bahaya kan. Saya pernah berdebat kan 3 jam. 3 jam. Suatu imam dia kata, tuan guru tolong selesaikan ni, saya seorang ni pening. Bini dia guru besar sekolah minta cerai. Dia punya gaji masa dulu dalam 15 tahun dulu, dia punya gaji dekat 10,000. Maknanya pegawai tinggi kan, bukan jalan-jalan. Jadi bini dia apa, dah pening kepala tengok keadaan dia tu. Dia bawa datang dia, kita suruh dia cakap dulu, ilmu kau belajar macam, dia pun cerita habis dah. Dia kalau tak buat macam tu tak boleh datang. Dia cakap dia akan selesai, dia putus dia macam gila dia. Suruh dia cakap dulu, dah okey. Kita pun soal satu, yang kau cakap ni apa makna? Berpusing-pusing tak sampai. Kau ni kata tak jejak, bawah tak, atas tak sampai, bawah tergantung. Ya, sekarang kita segan, kau belajar dengan siapa? Tanya dia. Saya belajar dengan diri saya ajar saya. Wah, ni lain macam dah. Diri saya ajar saya. Wah, saya kata malam yakun syaitan syekh. Siapa tak ada mursyid, syaitan tu guru dia. Habis kau belajar dengan syaitan. Yalah dia. Habis dia. Otak dia macam sengit kan. Bahaya. Yang ni macam-macam dia punya. Tu ayah dekat faham dia jumpa kata. Kan dia boleh ilmu yang bukan. Akhirnya apa? Dia nak ni lah duit. Dia bagi duit bagi bini, dengan bini boleh kebahan ni. Alhamdulillah. Banyak ilmu sesat ni. Lepas tu ilmu tasawuf tu bukan tasawuf, tu mutasawwifah. Orang yang meniru jalan sufi, ya. Tak betul ambilan. Sebab ilmu tasawuf mesti ada sanad. Ilmu je bersanad, amalan pun ada sanad. Mana sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak habis tuan ni. Bahaya kan banyak jadi. Akhirnya yang ni yang merosakkan nama kesucian tasawuf yang sangat hebat. Sebab tasawuf ni ilmu tauhid khas tuan, tinggi. Dia nak mengesahkan kita dengan dia tuan. Hebat. Tapi bila dia tak faham, dia masuk ilmu sesat yang macam-macam. Lala dia tak payah semayang macam-macam, tu mengarut. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, sejahat-jahat teman yang memaksa engkau bermuka-muka, kita berkawan dengan dia, kita banyak bermuka-muka dengan Allah Ta'ala. Ya, itu bahaya. Dan memaksa engkau minta maaf atau selalu mencari alasan. Kita berkawan dengan seorang ni asyik kena minta maaf. Apa dia ajar kita buat dosa, ya, dan mencari alasan helah tu helah ni, yang dah bagi membolehkan kehendak nafsu dia, kan. Kau tak ada khilaf ulama ke? Nak buat ni tak ada khilaf ulama. Dia khilaf bukan khilaf, silap tu orang. Ini dia antara apa? Orang yang bermudah-mudah. Itu dia antara punca pada rosak dalam. Dia tak lain dalam dia rosak. Di dalam dia mengalih, dia lari je pada Ta'ala habis. Dan satu lagi, rubba kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuhu man huwa aswa'u halan minka. Ni pun kena jaga kan, rubah kemungkinan gitu. Engkau berbuat kekeliruan, ya, kita buat dosa, buat silap. Fa'arakal ihsan insan minka sobatu, maka ditampakkan kepadamu sebagai kebaikan, ya, oleh kerana persahabatan kepada orang yang jauh lebih rendah akhlak mana iman daripadamu. Jadi kita bersahabat dengan orang yang tak kuat iman, tak kuat dia punya apa, hubungan kontak dengan Tuhan. Jadi dia berkawan kita, dia rasa kita baik. Oh ya, entah ni hebat tu, dah dia puji kita, kita pun habis.
kan. Sebab kalau nak berkawan, kawan dengan orang yang tinggi. Ya, kalau berniaga pun berkawan korporat, dia laju ke depan. Kalau berkawan dengan goreng pisang, nampak sikit dah kaya dia kau, dia. Itu maknanya, oh banyak duit kau dah kaya dah, ada 2,000 dah kaya. Kalau 20 juta dah boleh tahan. Itu makna nak banding. Bila bersahabat dengan orang yang kurang, maka kita nampak sikit pun dia nampak kita hebat, padahal kita pun huyung hayang lah. Tuan, sebab cari orang yang lebih tinggi, lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kita sentiasa nampak kekurangan kita. Itu maksudnya. Bersahabat dengan para awliya, kita sentiasa nampak kita kekurangan. Lebih bersahabat dengan awam, kita nampak kita pula hebat. Itu terbalik. Jadi takut sini, rubba kunta musian farakal ihsan. Ya, ihsan bukan insan. Jadi bila kita buat silap, dia kata, boleh tu, bagus dah tu, ambil. Ya. Jadi maknanya boleh persahabatan jadi kita rosak. Dia bersahabat dengan yang lebih rendah budi, iman. Dia sangat bahaya. Sebab apa? Persahabatan itu mempengaruhi. Tu. Percaya mempercayai. Sehingga dengan demikian sukar sekali untuk dapat melihat atau membaiki kesalahan sahabat yang kita sayangi. Sebab kesayangan dia menutup keburukan. Ya. Bila dia buka keburukan, bila dia bergaduh. Dia bergaduh esok dia buka A to Z. Dia ni semua boleh. Masa dia baik tak ada buka, simpan. Itu perangai manusia. Sebab tu kita cari orang yang cantik kedudukan dengan Tuhan, selamat. Bahkan kesetiaan sahabat akan membela kita dalam kesalahan. Bahkan kalau kita salah pun sahabat dia bela. Patutnya kita dah salah tapi dia bela. Kita kena bela pula, kita seronok. Habis. Dan kekeliruan yang dengan dia kami pasti akan binasa, wal ayazabillah. Sedang seorang tidak dapat memperbaiki diri sendiri kecuali dengan kacamata orang lain. Jadi kacamata yang boleh menyingkap kita apa kalau bersahabat rapat, mursyid. Ya, mursyid, murabbi, dia tengok kita A to Z. Dia nampak. Ya, maka dia sesuai kita, dia akan atur amalan kita gini supaya cuci dalam. Ya, tetapi jika justru kacamata yang lain tu pula mengabui, kawan dengan orang tak ada mata dalam, habislah. Kita makin hanyut, maka bahayanya pasti menimpa pada kita. Akhirnya kita jadi makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dia sahabat yang paling hebat jauh ni. Ya, arif billah lah. Zaman kita Nabi Rasul sahabat tadi yang tinggal siapa? Arifin, orang yang benar-benar mengenali Tuhan, para awliya. Ya, sebab Nabi kata khiyarukum man zakkarakum billahi ru'ti wa zalikum fil ilmi mantiku. Orang yang terbaik di kalangan kamu, kata baginda Islam, ialah orang yang mana kau lihat dia je, hati kau ingat Tuhan. Ya, kita lihat wajah dia, sama ada wajah zahir atau wajah ruhani dia, hati kita teringat pada Ta'ala. Wa zarakum fil ilmi mantiku, dan menambahkan ilmu mantik pertuturan dia. Kalau duduk dengan dia, qala Allah qala Rasul, atau ahlillah. Kita pun jauh ni macam ada masuk dulu tanya. Cakap pun lain, makhraj dia masuk dia tak masuk kan. Tak ada kerja lain, kita darab gitu dan awliya tidak. Kita duduk dengan dia, hati kita tenang dan lalu teringatlah kesilapan kita, kesalahan kita kan. Kalau duduk dengan wali-wali besar tu, kita nampak tu jauhnya aku dengan tu, banyak ni dosa tu, Tuhan buka kan. Kawan dengan kawan bawah kita, dia aku lagi baik. Kita pandang kita baik je, bom jatuh. Nak pandang kita jahat, nak pandang kita jauh, kawan dengan para awliya. Kita nampaklah jauh lagi kita. Kalau nak nampak kita hebat, pergi kawan dengan tak semayang. Kita nampak, aku semayang, dia tak semayang. Habislah kita kan. Itu maknanya. Habis. Ini dia antara. Kalau orang yang macam tu yang jauh, kita jangan jadi sahabat, kita jadikan dia kenalan. Kenalan ramai tak apa. Sebab kenalan, kita nak kontak, nak sampaikan mesej Islam, kena berkawan. Ya, tapi kenalan rapat, ya, sahabat rapat, ya, sahabat kena pilih. Ya, kita dengan dia makin menambah hati dengan Tuhan. Tapi kalau kenalan biar banyak, sebab kita nak sampaikan mesej Islam kan. Itu dia beza. Jangan silap pula kan. Di balik semua tak nak kawan dengan orang. Apa anak jalan tu, itu ilmu mana pula kau bawa gitu. Ni apa pembawa pula kau ni. Kacau je. Ya, kenalan biar ramai. Sahabat kena pilih. Ya, sebab sahabat dia akan pengaruhi. Itu sebab kalbi kita sahabat rabitah dengan orang atas, para masyayikh, guru-guru, murabi, mursyid, wali-wali. Sebab tu dia sentiasa kontak, biar dalam dia cantik. Ya, ada berkenalan ramai tahu. Dan kita berkenalan
Tujuan ada tujuan yang sahih, iaitu untuk sama-sama menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maklumat Islam itu luas atau maksudnya. Atau di antara apa? Persahabatan penting, ya, dijaga, dikawal. Kena betul jabat, masya-Allah, untung besar di akhirat. Kalau tidak sebaliknya lawan ayazubillah, ya. Habis kemudian maqalla amalun baraza min qalbin zahirin wa la kasra amal baraza min qalbin ragibin. Akan datang dia akan cerita amal yang keluar daripada qalbi ahli makrifat yang bersifat zuhud tak sama dengan qalbi orang yang sebaliknya, ya. Dia akan bincang tajuk dalam kualiti di dalam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma ya karim.